Salam sejahtera, saya Rinisha, nomor metrik BP 19 11 0373 dari program HE13 akan membentangkan mengenai tajuk besar kami, yaitu Behavioral Genetic, tentang perbincangan bagaimana membuktikan kepintaran yang diwarisi. Kepintaran adalah keupayaan mental umum di antara manusia yang melibatkan kemampuan untuk membuat penanggulan, merancang, menyelesaikan masalah, berpikir secara abstrak, memahami ide yang kompleks, belajar dengan cepat, dan belajar dari pengalaman. Selain itu, ia bukan sekadar pembelajaran buku, kemahiran akademik yang sempit, atau kecerdasan ujian. Sebaliknya, ia mencerminkan kemampuan yang lebih luas dan lebih dalam untuk memahami persekitaran kita. Mengambil contoh seperti menangkap, masuk akal, atau mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ternyatanya bahwa Nietzsche dan Nietzsche juga menyumbang kepada perkembangan kepintaran, sepenuhnya karena dipercayai berinteraksi untuk menghasilkan kepintaran kita. Kemungkinan genetik kepintaran berfungsi sekurang-kurangnya oleh pengaruh genetik terhadap alam sekitar. Ini bermaksud bahwa genetik adalah asas untuk kepintaran sama ada mengenai nature seseorang dan juga nature seseorang. Sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir, Steve Jobs, dan Stephen Hawking, di mana mereka adalah salah satu seorang yang mempunyai keluarga yang mewarisi kepintaran mereka. Malahan ada juga kebaikan dan keburukan mengenai ahli keluarga yang mewarisi kepintaran tersebut sejak lahir lagi.
Stephen Hawking merupakan seorang saintis, profesor dan pengarang Britain yang melakukan kerja inovatif dalam bidang fizik dan kosmologi serta buku-bukunya telah menjadikan sains dapat diakses oleh semua orang. Stephen Hawking dilahirkan pada 8 Januari 1942 di Oxford, England. Beliau merupakan anak sulung kepada Frank dan Isabel Hawking. Ibunya berasal dari Scotland dan berjaya memasuki University Oxford pada tahun 1930-an. Ayahnya juga merupakan lulusan Oxford iaitu penyelidik perubatan dan pakar dalam penyakit tropika. Stephen Hawking memasuki University of Oxford pada usia 17 tahun dalam kursus fizik dan lebih khusus lagi kosmologi. Pada tahun 1963, Stephen Hawking bertemu dengan seorang gadis bernama Jane Wilde yang memiliki ijazah sarjana muda dalam bahasa. Mereka berkahwin pada tahun 1965 dan memiliki 3 orang anak iaitu Robert, yang memiliki lulusan ijazah dalam bidang kejuruteraan perisian di University Oxford, Lucy, lulusan dari University Oxford dan City University of London dan merupakan seorang novelis dan pendidik, serta Timothy, lulusan dari Exeter University di England dalam perkhususan dalam bahasa Spanyol dan Perancis. Jika dilihat, kesemua ahli keluarga mereka adalah berpelajaran dan bijak dalam akademik. Istilah kecerdasan mula diperkenalkan oleh Francis Galton dan beliau percaya bahawa kebolehan intelek seseorang adalah bersifat keturunan. Kebanyakan kajian merumuskan bahawa kepintaran adalah kombinasi fakta keturunan dan persekitaran. Hanya 40 hingga 60 sahaja peratusan kecerdasan yang diwarisi, selebihnya adalah dari persekitaran. Kajian menunjukkan bahawa kecerdasan anak diwarisi dari ibu dan bukan bapa. Hal ini kerana gen kepintaran terletak pada kromosom X. Wanita mempunyai 2 kromosom X, manakala lelaki hanya memiliki 1 kromosom X. Ini bermakna, kanak-kanak lebih cenderung untuk mewarisi kepintaran daripada ibu, kerana gen kepintaran terletak pada kromosom X. Namun, genetik bukan faktor tunggal dalam membangunkan kecerdasan, tetapi juga dipengaruhi faktor persekitaran. Hal ini dilihat apabila kedua-dua faktor memainkan peranan penting dalam perkembangan kecerdasan seseorang individu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ismira Amani binti Muhammad Ismail, BP 19110057. Saya akan menerangkan kebaikan dan keburukan genetik kepintaran. Terdapat beberapa kebaikan yang diperoleh dari genetik kepintaran ini. Pertamanya, memastikan setiap keturunan mempunyai kepintaran yang sebanding. Sudah pasti, ibu bapa menginginkan anak-anak mewarisi kepintaran mereka. Ibu bapa inginkan anak mengharumkan nama mereka dengan mewarisi kepintaran mereka yang sedia ada. Kebarangkalian untuk mewarisi genetik kepintaran ini adalah tinggi sekiranya mempunyai anak kembar. Sudah pastinya kembar berkongsi kepintaran yang lebih kurang sama kerana mereka mempunyai gen yang sama. Seterusnya, IQ bukan sahaja merupakan ukuran yang dapat dilihat secara konsisten, tetapi juga meramalkan hasil sebenar seperti kepribadian, nilai akademik dan kesihatan umum seseorang. Malah, orang yang mempunyai kepintaran mempunyai risiko yang rendah dari terjebak dengan penaltian dadah dan kemungkinan untuk melakukan keganasan. Individu yang berpengetahuan dapat membezakan antara baik atau buruk dan implikasi sesuatu perkara terhadap dirinya. Selain itu, menurut sebuah kajian dari Amerika Syarikat berkaitan dengan IQ, terdapat perbezaan yang besar antara rakyat berkulit hitam dan berkulit putih. Kes ini membuktikan bahawa perbezaan IQ yang berkulit hitam dan putih berasal dari genetik. Di Malaysia, majoriti individu yang mempunyai tahap kepintaran yang tinggi rata-ratanya adalah kaum Cina. Manakala tahap kepintaran kaum Melayu, India dan Bumi Putra adalah sederhana. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam pewarisan kepintaran dalam genetik. Tidak semua kepintaran yang ditunjukkan diadaptasi dari genetik. Konsep nature dan nurture masih menjadi topik perdebatan sehingga sekarang. Kepintaran atau IQ seseorang individu boleh dipengaruhi dari faktor persekitaran.
Antara faktor perbezaannya adalah latar belakang sosial dan budaya memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan intelektual. Tambah itu, tahap kepintaran atau IQ seseorang individu boleh berubah-ubah. Tidak semestinya seorang yang mempunyai IQ yang tinggi atau rendah sejak kecil akan terus menjadi IQ yang sama. Malah ada bukti yang menyatakan bahawa skor IQ dapat meningkat juga. Dengan pendedahan kepada pendidikan dan latihan ilmiah yang konsisten, IQ individu dapat meningkat. Bagi merumuskan secara keseluruhannya, kepintaran adalah kemampuan mental umum yang diambil oleh manusia. Misalnya, Tun Dr. Mahathir, Steve Jobs dan Stephen Hawking, di mana keluarga mereka mewarisi kepintaran beliau. Hal ini boleh dilakukan, kepintaran sememangnya boleh diwarisi secara keturunan. Selain itu, terdapat banyak penyelidikan, analisis debat, kajian perbandingan antara budaya, eksperimen dan juga kajian case mengenai topik kepintaran.